الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita sambung pengajian kita, iaitu hadis 513 daripada bab ar-rukhsah fil la'bi alladhi la ma'siyata fihi fi ayyamil 'id. Kelonggaran berhibur ataupun bermain, bersukaria yang tidak ada maksiat padanya itu pada hari-hari perayaan. Jadi yang dimaksudkan dengan hari-hari perayaan ni iaitu hari raya puasa dan hari raya adha. Tambah pula 3 hari lepas pada itu iaitu ayyamut tasyriq. Jadi ayyamut tasyriq tu dikira hari raya juga. Sebab hari itu bertakbir. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tughanniyani bighina'i bu'ath fattaja'a 'ala al-firash wa hawala wajhahu wa dakhala Abu Bakr fantaharani wa qala mizmaru syaitan inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه وخدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي. Riwayat daripada Aisyah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui saya, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Aisyah. Dekat dengan saya tu ada 2 orang gadis yang sedang menyanyi dengan lagu bu'ath, mana lagu peperangan, lagu yang menceritakan tentang kehebatan puak dia ni, puak Ansar dahulu semasa peperangan antara Khazraj dan Aus. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas tilam dan dia menghadap ke lain wajahnya itu. Mana dia tidak hadap kepada saya dan juga 2 orang budak tadi. Kemudian Abu Bakar masuk, lalu dia menyergah aku dan dia berkata, adakah terdapat seruling syaitan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling kepadanya dan berkata, biarkanlah mereka berdua. Bila mana falamma ghafala, bila mana dalam keadaan leka tu, bila mana Abu Bakar itu dalam keadaan leka, mana dalam dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun memberi isyarat kepada mereka berdua, lalu mereka berdua itu keluar. Hari raya, pada hari raya orang-orang Sudan, orang-orang Habsyah bermain dengan perisai dan juga tombak di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sama ada saya minta daripada Nabi SAW atau Nabi tanya kepada saya, apakah kamu berminat untuk lihat? Aku berkata ya. Maka Nabi SAW membiarkan saya duduk, membiarkan saya berdiri di belakangnya itu. Pipi saya di pipi Nabi SAW. Baginda bersabda, dunakum ya Bani Arfidah, teruskanlah, yakni permainan kamu wahai Bani Arfidah, sehinggalah aku yang jemu, yakni melihat tadi. Nabi SAW bertanya, adakah cukup? Aku menjawab ya. Maka Nabi SAW kata, pergilah, baliklah. Jadi hadis ni sama lebih kurang dengan hadis yang kita baca pada minggu lepas, iaitu berkenaan dengan pada hari raya ni. Oleh kerana hari ni hari suka, Yaumus Surur, hari gembira, kerana dapat menyempurnakan puasa pada bulan Ramadan, maka bolehlah nak berhibur di sini, nak berhibur pada ketika tu. Jadi ini menunjukkan kepada kita, agama kita ni tidaklah kata serius sepanjang waktu, tidak. Mana ada hari kita nak bersukaria. Walau bagaimanapun bukan kata hari-hari lah kita palu benda ni, kita menyanyi, tidak. Tidak kata habis masa cokor tengok orang menyanyi dengan tak kira lah qasidah ke nasyid ke apa. Sebab apa? Sebab banyak lagi urusan yang perlu kita buat. Cuma kalau kita nak berehat daripada kepenatan kerja kita tu, maka bolehlah jaga-jaga. Tapi kalau kita dengan isteri kita ataupun hamba sahaya kita, itu tak ada hal lah. Dia nak nyanyi rumah kita ke, nak berkaraoke ke, cuba biar nak sabar lah. Kita laki bini karaoke, anak-anak kita tengok, depan tok tua ataupun jiran tetangga dengar hari-hari, tu tidak pernah sabar. Jadi yang dimaksudkan dibenarkan ini adalah jaga-jagalah, sebab Nabi SAW kalau dalam hadis ni pada hari raya. Antara waktu yang dibenarkan juga adalah pada ketika walimah kenduri, mana kita meraihkan pengantin baru. Tidak kata sepi sunyi sepoi macam tidak apa kenal boleh natu ni. Jadi dia kena ada paluan, genda tanda gembira, tanda suka. Dan itu bukanlah kenduri ni, bukan kata anak minggu ada, jaga-jaga ada, sekali-sekala tak apa. Kemudian oleh kerana benda ni asas, maka dia terikat dengan benda-benda yang lain. Antaranya lirik tu yang dibaca, tidak boleh menyalahi akidah. Sebab pernah sekali ada seorang perempuan, dia bernasyid, dia baca syair, dia kata wafina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Dia kata di kalangan kami ada nabi yang tahu gapo akan berlaku esok. Nabi kata hak ni jangan. Sebab apa? Ilmu ghaib ni adalah mutlak bagi Allah SWT. Nabi tidak tahu perkara ghaib. Jadi daripada sini kandungan nasyid qasidah lagu tu, dia kena betul akidah. Begitu juga tidak boleh melampau-lampau dalam memuji Nabi SAW, sehingga benda yang disebut tu tidak terdapat dalam riwayat yang sahih. Kita reka je, kita reka macam-macam, tu tak boleh. Dia kena tepat betul mengikut sunnah hadis-hadis Nabi SAW. Begitu juga tidak ada maksiat, tidak ada menyeru kepada perbuatan haram, tidak ada percampuran lelaki dan wanita. Lepas tu kalau kita tengok di sini hak nyanyi ni budak, budak kecil, bukan kata orang tua dah. Sebab kalau kata hak ni remaja dah, takkanlah Nabi biarkan duduk atas rumah dia. Jadi hak ni dalam hadis kata jariyatan. Jariyah ni mana budak kecil lah, dia 3 je 4 gitulah. Bukan kata orang dewasa, tidak. Jadi benda ni maknanya keharusan dengan nyanyian ataupun hiburan ini harus bersyarat. Dan ini bukanlah sesuatu ia kata berlaku secara berterusan. Jadi hijab pula. Sebab itulah
Dua orang perempuan ni dikira sebagai jaga-jaga, bukan kata tugas dia, profession dia, tidak. Kemudian dalam hadis ni Nabi SAW masuk ni dia berbaring, dia menghadap ke lain. Maknanya takut budak ni ugah lah. Malu pula budak ni. Kalau Nabi duk tengok gitu. Jadi dia jadi malu. Jadi Nabi tak sekat dan Nabi pun tidak cara mana dia menghadap ke lain. Jadi tidak kata Nabi pun kamu naik tengok, tidak. Mana dia tak cara. Sebab apa? Sebab dia mau nak berhibur lah. Kemudian dia taksir budak-budak tu terganggu, tak sedap duduk, rasa serba salah. Sebab kita ni lah, kita kalau tengok orang makan, jangan kita tengok dia, serba salah dia. Maknanya kita janganlah pandangan mata kita tu, kita menghadap dia tu dalam keadaan dia serba salah. Terutama dia tengah makan ke, tengah ikutlah, dia duk apa kecek dengan bini dia, kita duk tengok dah. Macam kita curiga pula pada dia. Padahal tu itu boleh jadi bini dia. Dah. Muka zaman ni orang pakai emas belakang kan. Boleh jadi mak dia, adik dia. Jadi jangan pandai orang tu dengan curiga. Kemudian di sini Abu Bakar masuk, dia pun marah. Sebab bunyi ni tak sedap duduk dia. Bila dia marah ni kita boleh nampak dia kata ni surulin syaitan ada Nabi, mana nyanyi apa semua ni ada Nabi surulin syaitan. Maknanya kalau asal benda ni tak molek. Kalau benda ni tak apa dah, benda ni tak apa tidak salah, tentu Abu Bakar tak marah. Ini Abu Bakar mari marah. Gapo ni Nabi lagu ni tak patut ni. Maknanya kalau biasanya hak umum diketahui nyanyi seperti lagu ni tidak wajar, tak patut ada rumah Nabi. Tetapi oleh kerana berlaku di rumah Nabi, jadi tak mungkin berlaku di rumah Nabi ni maksiat dalam keadaan Nabi tahu, Nabi sedar, lepas tu Nabi tak tegur. Itu kaedah dia. Gapo-gapo ni kalau kita tengok dalam hadis, ada Nabi buat, dibuat di hadapan Nabi, Nabi tak tegur, itu menunjukkan benda tu harus paling kurang. Dia tidak akan jadi haram, dia tidak jadi makruh. Jadi dua keadaan di sini. Abu Bakar marah. Abu Bakar marah ni maknanya berdasarkan hak perkara biasa tak boleh. Cuma oleh kerana ini peristiwa hari raya, maka dibenarkan. Jadi ada rukhsah, ada keperluan. Banyak perkara lah, seperti kata ni lah masalah sah semaya ni. Kita duduk enggal-enggal gini, warna ni tak menyalahi asar. Asar kena duduk rapat-rapat. Tapi oleh kerana kemungkinan berlaku penularan wabak ke gapo ke, mengikut kaedah-kaedah yang telah dikaji, dibahas oleh ahli-ahli dia dah. Maknanya kita perlu ada penjarakan fizikal, kena jarakkan diri, tidak boleh rapat dengan orang, mudah terdedah pada jangkitan, maka tidak kita kena ikut. Bukan kita nak pun, tapi ini adalah keperluan. Ada sebab. Jadi sesuatu yang mana tidak dapat dilakukan kerana keuzuran, maka bila keuzuran itu tak ada, maka kita baliklah kepada asal. Sesuatu yang terpaksa kita ambil, kita pilih kerana uzur, kerana mudarat. Bila mana uzur dan mudarat itu tak ada, maka kita kena balik ke asal. Jadi sekarang ni tak ada. Power kata dia rumah mayang dengan anak dia rapat-rapat sini, jauh-jauh ke mana. Rumah tu moga dia kenal, dia tahu anak dia gimana. Kita ni tak tahu ni, guru kita ni gimana. Tak tahu pergi situ jumpa siapa, ada salangnya tu jamuh ke apa semua. Jadi dia ada sebab. Ada satu keadaan hukum tu, mana hukum asal, dia ada hukum rukhsah dia panggil. Hukum yang terikat dengan keadaan yang bersifat sementara. Bukan kata WHO ni mari ubah syariat kita. Tidak. Ini orang panggil pelaksanaan perintah-perintah Allah SWT sesuai dengan
kemampuan hak kita buat. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah SWT kalau ada semungkin yang boleh kamu dapat lakukan. Mana boleh buat, kita buat. Tak boleh buat, tak sah. Ni pemujur boleh mari masjid. Kalau kata tutup, tak boleh mari, tak boleh gerak, tak boleh pergi kedai, tak boleh belakang. Susah kita. Kemudian di sini Aisyah kata, Nabi kata, biarlah, elaklah, maknanya meraihkan, biarlah. Maknanya agama kita ni dia ada kelonggaran. Kemudian bila mana Abu Bakar tu dah ghafalah, mana tak cara dah lah, tak cara dah, tak kisah dah. Oleh kerana Nabi kata biarkanlah, jadi Abu Bakar pun bawa tak cara kepada dua gadis yang menyanyi tadi. Maka aku pun isyarat, mana aku kenyit mata aku adalah isyarat Aisyah ni kenyit pada budak tu. Maknanya seorang anak ni dah, walaupun Nabi tak lagi, tapi tak berapa kenal ayah dia tu, maka hendaklah dia meraihkan belakang. Maknanya kena ambil kira, mana meta aku boleh dah. Ya pagi sampai petang, tengah hari semua aku boleh qasidah. Sedekah cukup-cukup lah, pandai lah kita kata setengah jam kau dah. Ni 2-3 jam bagi qasidah aja. Tu kena tengok keadaan lah, kena mengambil kira juga. Jadi walaupun Nabi benarkan di sini, tapi Aisyah memberi isyarat kepada dua orang ni bahawa berhentilah. Cuma isyarat tu dengan halus lah. Jadi budak-budak dia faham lah. Kemudian bahagian kedua dalam hadis ni iaitu cerita hari raya ni. Orang lain pula ni. Itu pada hari raya orang-orang Sudan, mana orang-orang Habsyi ni, dia bermain dengan senjata bidarak. Bidarak ni asal maknanya perisai yang diperbuat daripada kulit. Wal hirak mana tombak lembing. Jadi dia ada seni bermain senjata. Kalau kita kan orang tunjuk silat lah pada ketika bawah tu. Itu tak salah, boleh sebab nak tunjuk. Itu sebagai latihan ke ataupun sebagai hiburan ke, boleh. Tanpa-tanpa pula benda tu, kalau dia tak persembahkan di hadapan orang hadirin hak mari kerana majlis perkahwinan ni, dia tetap buat juga sebab ini latihan kekuatan, senaman, kemahiran mempertahankan diri. Jadi itu sebahagian daripada jihad. Jadi kemahiran bertempur, kemahiran bermain senjata ni, mana ini adalah latihan kepada jihad. Ada juga dikira sebagai qurabat juga, benda yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi demo ni main ni, dalam riwayat lain kata main di masjid. Maka tak apa di sini seorang tu main senjata dalam masjid. Walaupun dalam asalnya, dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada seorang tu masuk dalam masjid dengan bawa senjata, menghunus senjata. Tak boleh, sebab mengancam. Sebab katalah seorang tu mari, ya jalan kewap pagar dalam masjid. Tak boleh. Sebab apa? Menakutkan orang, mengancam keselamatan orang. Tapi kalau lagu ni maklum dah. Maklum dah kita nak main ni. Jadi masjid tu masjid lagu mana? Kalau kata nak main pak lewat main ni tak pernah sabar dah. Dia ada lah tempat dia tu. Ada tempat masih lagi dikira sebagai ruang masjid. Tempat kita ni kira gini je. Bagi setengah masjid tu, kalau kita biasa tengok Masjid Lahore kan, besar tak di Pakistan tu Masjid Lahore tu, ataupun macam masjid wilayah lah, dia luah tu, bahagia apa tidak berbumbung tu. Kalau nak main situ biasanya tempat-tempat lagu tu musim sejuk dia biar terbuka gitu, musim panas maka dia tutup dengan apa canvas gitu je. Jadi main situ lah, tidak kata gomo main kat mihrab ni tak, biar munasabah lah tempat. Tapi kawasan itu dikira masjid juga. Jadi di sini boleh bermain senjata dalam masjid dengan syarat tidak menyebabkan bahaya kepada orang lain. Mana kena tengok senjata juga. Kalau mana, berlatih mana.
Jadi orang tak faham, dia kata ni sahabat-sahabat main senjata dalam masjid ni, lalu dia pun ambil panah, ambil pistol, berlatih dalam masjid. Dia kena tengok dulu. Sebab itulah ulama usul ni dia memperhalusi jenis senjata lagu mana. Dalam hadis ni sebut tombak. Tombak ni dia tak lepas tangan, tak ada kalu, duduk tangan dia. Duduk tangan dia. Kalau kata panah memang kena lepas. Kalau tombak ni dia pegang pusing pewa kau tu pewa kau ni, pemain tukar lah. Jadi dia hanya lepaskan tu kira-kira nak tikau orang daripada jarak yang jauh. Jadi di sini hirab ni isyarat kepada kita bahawa senjata tu duduk dengan dia semacam. Kalau kata panah tak sesuai. Jadi sebab itulah di sini dibenarkan bermain senjata dalam masjid ni selagi tidak membahayakan orang lain. Tidak ganggu. Katalah orang tengah semaya, dia berlatih. Tak munasabah juga. Orang tengah semaya jemaah, tak. Orang tengah semaya jemaah, kalau orang tu baca Quran pun tak boleh. Dia baca Quran di belakang dia. Dia kata ibadat juga baca Quran. Tak boleh. Jadi Nabi SAW kata, "Idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah atau kama qala." Bila sudah qamat tak ada dah semaya kecuali semaya fardu. Maknanya orang yang baru nak semaya sunat tak boleh. Jadi kata kalau semaya sunat tak boleh, baca Quran pun tak boleh. Sebab hak utama pada waktu tu sesuai dengan maksud mari masjid pada waktu tu, dengan dilakukan azan semaya jemaah. Jadi nak main senjata di masjid ni kena tengok waktu dia. Kemudian Aisyah kata, sama ada aku minta ataupun Nabi tawar. Dia tak pastilah. Maknanya di sini kalau kata Nabi tawar, maknanya Nabi tahulah bahawa bini dia ni ada minat lah tengok-tengok pertunjukan ni. Dah. Ataupun kalau Nabi benarkan, maknanya Nabi meraihkan. Maknanya sebagai seorang suami, dia kena tahulah minat bini dia ni. Kalau bini dia minat nanai pokok bunga, dia duk ngepek dia. Kata habis piti, habis pokok bunga ngepek dah. Kalau dia minat gitu, maknanya kita kena meraihkan minat dia tu. Tapi kalau dia berhipung koleksi ke apa, pinggir makuk dah, pas butim mari jamu dak dak. Tu tak boleh lah. Kalau ada sebutin mari tak apa dah, banyak kalah dah. Mana kena tengoklah. Maknanya di sini hak asasnya suami kena meraihkan minat isteri dia tu. Kena faham jiwa. Perinci lagu mana tu kena tengok pada keadaan setempat lah, keadaan semasa. Orang kata menasabah kau tidak. Tebing kita raih sangat kak. Dia tu ikut arah bini. Tak boleh pula. Jadi kena tengok kepada uruf, keadaan setempat. Orang nilai, orang kecek kau tidak, orang mencela kau tidak. Kalau kita turut arah bini setakat ni, kita kena tengok pula. Sebab itulah agama ni dia serasi molek dengan keadaan setempat, keadaan masyarakat. Menasabah kau tidak. Kalau tebing kita keras sangat, tak boleh muka langsung. Tak boleh juga. Payah sebab dia masing-masing dia ada jiwa. Kita suami pun ada juga mana kita minat. Kita kadang-kadang nak jumpa gugu lama nak buah dah kopi dah. Jauh-jauh jumpa balik gua pukul 12. Kadang-kadang esok pagi gua kelik. Ataupun kita minat ngai. Gilah kita ngai. Jadi dia pun kena faham jugalah. Tapi kalau nak malam kita ngai kelip pukul 3 tu cerita lain dah tu. Dia mari nyakit dah tu. Tapi kalau sebulan sekali kau gapo kau. Jadi masing-masing tu dia kena faham. Barulah ada kerukunan rumah tangga tu. Jadi dalam hadis ni walaupun berkenaan dengan kita kata hukum hukum apa, boleh kau tidak membenarkan isteri gapo semua ni,
Jadi ini dia ada kaitan dengan benda rumah tangga. Walaupun dalam bab semaya hari raya, waktu hari raya, dia ada bab hari raya. Ada bab tentang kerukunan rumah tangga. Jadi Nabi SAW ni dia membiarkan saya berdiri di belakang dia. Dalam riwayat lain, dari riwayat kata pipi dia tepuh pipi Nabi. Dalam riwayat lain kata dagu dia tu duduk di bahu Nabi. Mana dekat lah. Dia kata demi nak pergi lah. Dia pun nyok-nyok gilai. Ada mana dia duduk juga. Duduk juga situ. Kita dari jauh. Jadi Nabi kata kepada demo tu, dunakum, teruskanlah. Teruskanlah permainan kamu tu. Mana takut-takut demo tu tengok Nabi kelih kita dengan bini dia dah. Jadi sebuah salah demo tu. Jadi Nabi kata teruskan. Mana itu kebenaran daripada Nabi untuk terus bermain senjata dalam masjid ni. Sehinggalah aku jemu, Nabi kata, padai dah kau. Kata padai dah. Mari kita balik. Mana tidak kata dia pagi sampai gelap. Mana mengikut keperluan lah. Jadi nak ayat di sini hiburan pun lama-lama jemu juga. Orang duk soho dengar lagu kan. Loh, ulai. Dia ada juga jemu. Tapi masalahnya bila dia jemu lagu tu, itu kan lagu lain pula. Jadi tak ada jemu. Hidup tu lagu semacam. Lagu jatuh, lagu Tino, lagu kumpulan jatuh pula. Tino lagu putih, lagu Hindustan, lagu Melayu. Sampai lagu Sigai pun minat juga. Waktu manusia ni dia jemu tu, dia tukar lagu. Sedangkan kalau orang tu minat apa-apa ni, dia kena tahu bahawa hak hiburan hak manusia ni dia ada suk dia. Dia tak boleh, dia kena berhibur cara Islam ni. Kena dengar Quran, dengar apa, zikir, berzikir sendiri, baca Quran. Itu sebenarnya pengubat pada jiwa. Kadang-kadang lagu ni dia pula hak tu je. Aku cinta padamu, mu cinta padaku. Dah, aku berpisah, sedih. Jumpa gawe, pisah gawe, gitu. Mana kalau orang-orang berakal kata inilah kehidupan yang menjemukan. Lagu tu spacing. Tahu dah. Tahu dah. Kalau kata tengok drama bersiri kau gapo, kau tahu dah cerita. Kemudian hadis Abu Hurairah, hadis terakhir dalam kitab ni. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala baina al-Habasyah yal'abuna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bihirabihim dakhala Umar fa ahwa ila hasa fa hasabahum biha fa qala da'hum ya Umar. Riwayat daripada Abu Hurairah katanya orang-orang Habasyah ni dia bermain senjata lembing mereka dalam masjid dekat dengan Nabi. Jadi Umar masuk, dia pun ambil batu lepas. Nabi kata biarlah. Biar dia mau nak main itu, tak apa. Daripada sini main senjata boleh dalam masjid. Tidak patut ditengah, cuma main kompel. Main kompel. Sebab ada orang main kompel atas masjid ni. Dia kira ni Nabi membenarkan main. Ada hiburan apa ni, main senjata. Jadi kompel ni hiburan juga. Jadi dia letak atas ilah hiburan. Jadi senjata ni jadi alat hiburan. Jadi mana-mana alat hiburan kira-kira boleh. Dia pegang gitu. Sedangkan senjata ni dia hiburan juga, tapi hak asalnya alat perang ni jihad. Adapun palu genda ni dia boleh luar masjid, sebab dia palu genda tu alat muzik semata-mata. Memanglah kalau kita kata orang perang palu genda juga. Tapi orang tak guna alat genda tu nak buat perang, hanya sekadar menaikkan semangat tentera. Jadi kuku mana pun genda dengan senjata ni dia dua benda berbeza. Walaupun dua-dua ni ada kaitan dengan hiburan, ada kaitan dengan perang, tapi sifat dia tu hak ni
lembih ni memang semata-mata alat perang. Hak ni semata-mata utama dia hiburan. Jadi tali kita nak kiaskan, kita nak anggap serupa, lalu kita kata kalau Nabi membenarkan main lembing dalam masjid, maka bolehlah kita nak main gendang dalam masjid. Jadi jawapannya tak boleh. Tak boleh main gendang. Sebab apa? Dia gendang ni alat muzik. Yang mana kita tengok agama-agama lain, alat muzik tu diakut dalam masjid, dalam rumah ibadat dia. Orang Kristian, orang Goto ni dia ada. Orang Hindu, orang Sikh, apa semua. Jadi dia ada tu. Dia baca kitab dia juga, gitar ke apa, kitab gitar dalam ketik dia tu. Dia baca, lepas tu dia palu gendang. Orang Kristian dia ada koi dia, nyanyi, ada muzik ke apa semua, piano ke apa semua. Jadi kita ni, orang Islam ni tak boleh menyerupai orang bukan Islam dalam bab rumah ibadat. Jadi kita, kalau kita nak berqasidah ke, nak bernasyid ke, dibenarkan tanpa ada alat muzik. Itu pun dalam bentuk syair, dalam bentuk tidak kata nyanyi ia melampau-lampau. Jadi palu gendang atas masjid tu tak boleh. Sebab kira-kiranya kita akak benda hiburan tu naik atas masjid. Sedangkan benda tu hanya dibenarkan luar daripada masjid. Sebab masjid ni untuk ingat Allah Ta'ala. Jadi palu gendang tu walaupun dengan alasan kita selawat pada Nabi, puji Nabi, tak boleh. Sebab menyerupai amalan kelakuan orang-orang bukan Islam di rumah ibadat mereka. Manakala kita kira, tengoklah mana-mana agama, semua alat muzik tu ada. Masing-masing tu bawa warnai alat muzik dalam rumah ibadat. Jadi kita ni tak. Kalau ada orang akut juga, percayalah, tidak faham oleh. Menyalahi itu. Menyalahi kehendak sebenar dalam hadis, dan itu sudah menyerupai dengan budaya orang bukan Islam. Kemudian kitab Shalal Istisqa. Ini kitab berhubung dengan semaya minta hujan. Jadi lepas daripada semaya dua hari raya ni, ada pula hadis-hadis berkenaan dengan semaya minta hujan. Keserupaan dia ni, iaitu dari segi dua-dua semaya ni dia ada khutbah. Itu keserupaan. Kalau mengikut Imam Syafi'i, dan juga ada beberapa orang ulama lain kata, dari segi kaifiat semaya ni serupa semaya hari raya dengan semaya minta hujan, yang mana ada takbir. Takbir itulah 7 kali takbir zawaid tu. Lepas daripada takbiratul ihram, sebelum daripada baca Fatihah, ada 7 takbir. Waktu baca surah, rakaat kedua 5 takbir, kemudian baru baca surah. Jadi mengikut Imam Syafi'i, ada takbir zawaid dia panggil. Takbir yang kita baca 7 kali, 5 kali dalam sembahyang raya tu dipanggil takbir zawaid, takbir tambahan. Sebab takbir ni dia ada 2 dalam sembahyang kita ni. Takbiratul ihram, takbir nak masuk dalam sembahyang. Satu lagi dia panggil takbir intiqalah, takbir perpindahan rukun. Kalau takbir ketika sembahyang hari raya dipanggil takbir zawaid, takbir tambahan. Jadi keserupaan yang lain, iaitu kedua-dua ni dilakukan di musalla, di tempat padat ramai-ramai. Maknanya yang pertama, dari segi ada takbir zawaid, didirikan di ada khutbah dan di musalla. Yang keempat, kedua-dua ni dibaca dengan nyaring. Mana baca degah, sepemaya jemaah juga baca degah. Cuma masalah khutbah dulu ke ataupun semaya dulu, ada 2 pilihan. Seorang imam tu boleh nak khutbah dulu baru dia semaya, ataupun dia semaya dulu baru khutbah. Terpulang lah. Cuma dari segi perincian tu,
semaya minta hujan ni, khutbah dia lebih banyak kepada suruh ahli makmum ni istighfar, minta ampun kepada Allah SWT, sesuai dengan dalam ayat Al-Quran cerita Nabi Nuh ni. Nabi Nuh kata faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh kata, aku suruh demo tu istighfar. Maknanya aku berdakwah kepada kaum aku tu supaya mereka ni beristighfar, minta daripada Allah SWT. Pasti Allah SWT akan hantar awan yang mencurahkan hujan dengan selebat-lebatnya. Dan dia akan berikan kepada kamu anak pinak, tanaman, ternak, dia akan tambah kepada kamu rezeki, dan dia mengalirkan sungai untuk kamu. Jadi di sini Nabi Nuh dalam doa dia disebut janji Allah Ta'ala istighfar maka akan mari hujan. Daripada sinilah bila khutbah minta hujan ni dia kena ada perintah istighfar, sebab kelebihan istighfar ni akan mendatangkan hujan. Istighfar adalah pintu rezeki. Maknanya kita ni kalau minta ampun pada Allah SWT, Allah SWT memaafkan kita, dia kenal pada kita, mudahlah dia nak beri apa-apa pada kita. Rezeki itu duduk pada istighfar. Rezeki kita ni duduk pada istighfar. Maka sebab itulah khutbah ni dia ada pesanan supaya kita istighfar banyak-banyak pada Allah SWT. Kemudian perbezaan pula, perbezaan tadi lah, perbezaan banyak istighfar. Dalam hak khutbah 2 hari raya tu dia banyak bersyukur. Sebab nikmat ni. Sebab 2 hari raya ni Allah SWT kata walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kamu mencukupkan tempoh berpuasa tu dan kamu bertakbir kepada Allah SWT, dan supaya kamu bersyukur. Dia kena banyak syukur bila hari raya ni. Syukur kita dapat puasa Ramadan, dan syukur kita dapat sembelih korban. Jadi dia lebih kepada bersyukur dalam 2 hari raya. Kalau istisqa ni dia lebih kepada istighfar. Tapi bukan kata tak boleh bersyukur, tak boleh istighfar pada 2 hari raya. Boleh, dah. Tapi hak umumnya bersyukur. Kalau khutbah istisqa ni minta hujan ni kita bersyukur lagu mana? Boleh ke tidak? Tak nampak mana ruang-ruang untuk bersyukur tu, sebab keadaan kita ni keadaan sangat berhajat. Keadaan sangat berhajat. Kita mari ni dalam keadaan benar-benar tunduk tawaduk minta dengan Allah SWT supaya Allah SWT turunkan hujan. Lama dah kita minta hujan ni kan? Dah. Begitu juga satu lagi perbezaan untuk semaya raya ni molek mari dengan baju baru, comel ke apa semua. Untuk solat istisqa ni kena mari dalam keadaan bersahaja, pakai baju lebih kurang, baju biasa, tidak kata nampak janguk. Mana orang janguk lagi main minta hujan. Jadi tak sesuai. Keadaan orang dia berhajat ni dia mutabazil, dalam keadaan selekit. Kalau kita naik jabat main minta sedekah dah, tabing peng apa tu membelai kau gapo dah. Dah mau tengok minta zakat, tak kena siapa. Pergi ambil duit kuam sekolah, masuk dengan Honda City, tak kena siapa. Jadi kena mari dalam keadaan untuk istisqa ni, mari dalam keadaan merendah diri, dalam keadaan serba dhaif. Kita kena tunjukkan kita ni memang berhajat kepada Allah SWT. Tak payah takbir lah, mari dalam keadaan istighfar. Kalau kita pergi maya raya takbir, nampak gembira suka tu, ni dalam keadaan tunduk. Jadi dia ada perbezaan, sebagaimana dia ada persamaan juga. Itulah
Muqaddimah berkenaan dengan semaya istisqa ni dan hadis dia ni, insya-Allah kita akan bincang pada minggu akan datang lah. Setakat itu saja. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.